Ya. Jadi kita sambung menyelesaikan masalah melibatkan sistem persamaannya. Okey, ya. Kita tengok contoh now. Okey. Dibagi soalan penyelesaian masalah. Jadi kita kena pasti dan bentukkan persamaan linear. Kita melihat ya. Tommy mempunyai 3 unit kondominium iaitu jenis A dengan 1 bilik tidur, jenis B dengan 2 bilik tidur dan jenis C dengan 3 bilik tidur. Dan semua unit kondominium itu disewa jumlah sewa yang diperoleh dan 1,240 sehari. Sehari. Okey, jadi ianya berkenaan dengan sewaan kondominium. Bukannya berkenaan bilik. Jadi tak perlulah kamu nak ambil tentang bilik tersebut. Jadi persamaan tersebut ialah perkataan kondominium. Jadi ianya adalah A tambah B tambah C. Berkenaan sewa sehari. 1,240. Sebab ia berkenaan sewa. Jadi bukan berkenaan bilik. Jadi kita ambil A tambah B tambah C sama dengan 1,240. Kemudian soalan seterusnya. Ini tentang A, tentang B, tentang C. Tentang jenis kondominium. Kemudian kita lagi, Tommy perlu menyimpan 10% untuk A, 20 untuk B dan 30 untuk C bagi kos penyelenggaraan. Jadi kos penyelenggaraan total dia adalah 276. Jadi bila berkenaan kos, kita kena ambil persen tersebut lah. Ya, kita kena ambil persen tersebut. Jadi ianya adalah 10% bagi A tambah 20% bagi B tambah 30% bagi C sama dengan 276. Tapi kamu kena ingat, ni persen tak nak lah. Jadi kita kena jadikan bentuk perpuluhan. Jadi perpuluhan ini adalah 0.1A tambah 0.2B tambah 0.3C sama dengan 276. Ya, jadi ini kita. Okay. Kemudian tentang apa lagi? Kita lagi. Harga sewa bagi unit C. Kita tentang C. Ada 2 kali harga sewa bagi jenis A. Jadinya, ikut je bacaan dia. Harga unit jenis C adalah 2 kali ganda bagi unit A. Bila dapat macam ni, kita tahu lainnya dengan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Untuk nak selesaikan sistem persamaan ni, kita kena dapatkan dia hanya 2 berubah sahaja. Ya? Jadi, kamu ambil persamaan 3 ni ganti dalam persamaan 1 dan 2. Jadi, gantikan persamaan 3 dalam persamaan 1. Jadi, kita gantikan dapatlah A tambah B tambah 2A sama dengan 1,240. Kemudian, settle untuk dapatkan 4, persamaan 4. Kemudian, gantikan persamaan 3 dalam persamaan 2. Ini jadinya dapatlah 0.1A tambah 0.2B tambah 0.3 2A sama dengan 276. Dapatlah ini persamaan 5. Untuk selesaikan, kita ambil 4 dan 5. Okey, pemudahkan A. Pemudahkan A dapat apa? Dapat 3A tambah B sama dengan 1,240. Okey, ini adalah 4. Selesaikan dulu. Dan untuk ni dapat apa? 0.1A tambah selesai. Selesaikan terlebih dahulu. 0.3 dalam 2. 0.6. 0.6A tambah 0.2B sama dengan 276. Ini dapatlah 0.7. A tambah 0.2B sama dengan 276. Ini adalah persamaan 5. Ya. Jadi ambil persamaan 4 dan persamaan 5. Kita selesaikan untuk dapat A dan B. Kenapa? Bila terpulanglah penghapusan ataupun penggantian. Tapi disebabkan ianya melibatkan perpuluhan, inilah kita gunakan penggantiannya. Jadi kita gantikan 4 ni menjadikan satu bentuk lagi. B sama dengan 1,240 tolak 3A jadilah 6. Ya. Jadi gantikan persamaan 6 dalam persamaan ini. Ya. Jadi gantikan dapatlah 0.7A tambah 0.2 1240 tolak 3A
sama dengan 276. Dapat 0.7A tambah 0.2 darab 1240 248 tolak 0.2 darab 3 0.6A sama dengan 276. Jadi selesaikan 0.7 0.6 dapat 0.1A. Pindahkan 276 tolak 248 tolak 24 sama tu dia 28. 28, jadi A sama dengan 28 per 0.1. 28 bahagi 0.1. A untuk A adalah 280. Ya, tak? Dia macam-macam cara. Okey, betul kan? A 280. Ya. Seterusnya untuk B kita ambil persamaan 6. Jadi kita dapat B jadi nilai B. Okey, daripada persamaan 6 gantikan A sama dengan 280. Jadi B sama dengan 1240 tolak 3 280. Jadi B sama dengan 1240 tolak 3 darab 280. 840. Jadi 1240 tolak 840 dapat 400. Jadi B sama dengan 400. Kemudian dah dapat AB, barulah cari C. Guna persamaan mana? Begitu kamu. Jadi kalau mana-mana je. Jadi daripada persamaan 3. Daripada persamaan 3 kita dapat C sama dengan 2A. C sama dengan 2A. Jadi 2A berapa A? A adalah 280. 280 dapat C sama dengan 2 darab 280 dapat 560. Okey. Okey. 560. Jadi harga sewa bagi unit kondominium nampak ni. Jenis A ialah 280 betul. B 400 betul dan C 560. Okey boleh ya? Okey jadinya kita tengok latihan latihan diri 3.3. Latih diri 3.3. Kita lihat ya. Kita bincang nombor 1. Lepas tu kamu cuba buat selesaikan nombor 1 dan nombor 2. Kita tengok ya. Patricia telah melabur sebanyak 2450 dalam 3 amanah saham. Dia membahagikan wang itu kepada 3 akaun amanah saham. Jadi ini berkenaan duit 2450. Okey, boleh? Boleh faham ya? Okey. Lepas tu amanah saham PQR. Jadi ini kita boleh kata kat sini. Persamaan pertama P tambah Q tambah R sama dengan 2450. Okey. Lepas tu pada akhir tahun dia telah mendapat keuntungan sebanyak 1,300. Faedah tahunan bagi setiap ekor masing-masing ialah 4%, 5.5% dan 6%. Jadi dia ikut turutan lah. Ini untuk P, ini untuk Q, ini untuk R. Jadinya 4% dalam perpuluhan 4 bagi 100 0.04 P tambah Q. Q 5.5 salah 0.05 per 100 12. Jadi 0.055 Q dan R tambah 0.06 R. Ini berkaitan apa? Berkaitan dengan keuntungan. Jadi persen dengan keuntungan. Cerita yang ni. Jadi ini adalah 1300. Kemudian ayat akhir jumlah wang dalam akaun P. Akaun P adalah 4 kali ganda. Sama dengan 4 kali ganda jumlah wang dalam akaun Q. Okay. Jadi kalau tengok pattern sama je. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Gantikan dulu persamaan 3 dalam persamaan 1, gantikan persamaan 3 dalam persamaan 2. Tinggalkan hanya 2 pun boleh ubah.
Lepas tu kamu guna kaedah penggantian sebab dia perpuluhannya senanglah penggantian. Kalau penghapusan susah sikit. Kita guna cara yang mudah sebab dia tak tetapkan cara kan. Jadinya kamu gantikan, buat pergantian, dapatkan satu nilai, masukkan macam cara sebelah tadi kita buat. Lepas tu dapatlah nilai P, Q dan R. Okay. Jadi saya nak kamu, kita bincang nombor 1, nombor 2 ni saya nak kamu try sendiri. Nombor 1 ni kalau saya nak kamu selesaikan. Dan nombor 2 ni kamu cari sendiri, buat latihan ya. Okay, respon sikit. Baik, cikgu. Sayang. Jadi kita stop untuk kamu buat latihan dan masuk balik kejap lagi. Boleh? Boleh. Boleh ya? Okey ya. Jadinya saya nak kamu buat 1-2 sahaja. Ya, nanti kita bincang apa ni? Ataupun kamu rasanya kamu boleh buat kot. 1-2, lepas tu nanti kita masuk balik. Kalau ada masalah boleh tanya apa-apa ya. Jadinya bagi berapa minit? 40. 8.40 masuk balik 9.10. Ya? 9.10 ya? Guna link yang sama. Klik kat link yang sama. Okay? Thank you. Cuba buat. Yang tadi tak ada masalah ya. Okay ya? Kita sambung 3.2, persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Kalau silibus lama hanya 3.2 je pelajar tingkatan 5 tingkatan KBSM yang ni je belajarnya kalau yang dulu ya. Ya. Tapi yang kamu ni ada 2 jenis, 3.1 tu diorang tak ada dulu. Okey, kamu lihat. Okey, untuk 3.2 ni ada linear dan tak linear. Dia melibatkan 2 jenis. Jadi yang kamu nampak ni, ini persamaan linear. Ni persamaan linear ya. Bila kuasa 2 ni, ini kuadrat, ni tak linear. Linear tu maksudnya garis lurus. Y kuasa 2 ni kuadrat jenis tak linear ataupun kuadratik, mungkinlah bentuk kuadratik macam tu ya, mungkin kuadratik dipaksi X atau paksi Y mungkin paksi Y macam tu lah. Jadi sekarang ni bila soalan macam ni, okay, macam biasalah guna kaedah pergantian. Okay, kamu tengok ya. Penyelesaian persamaan serentak bermaksud mencari nilai-nilai pun boleh ubah yang memuaskan persamaan-persamaan tersebut. Persamaan serentak ini boleh diselesaikan dengan kaedah penghapusan, penggantian dan kaedah perwakilan graf. Jadi kamu kena semua tahulah dalam soalan sistem persamaan linear 3 pun boleh ubah tu kita belajar penghapusan dan penggantian. Tapi untuk ni perwakilan graf. Itu perwakilan graf tak ada kan untuk sistem persamaan linear. Tak ada rasanya, mana ada. Jadi yang ni ada perwakilan graf. Okey. Jadi untuk yang ni guna kaedah pergantian. Dia suruh guna kaedah pergantian untuk soalan ni. Okay. Jadinya macam biasalah kalau pergantian. 2x tambah y sama dengan 4. Y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Bila pergantian, sebaiknya yang linear tu kamu kena jadikan x dalam sebutan y ataupun y dalam sebutan x. Kamu kena jadikan yang linear. Ni persamaan linear. Yang persamaan linear ni kamu kena jadikan apa ni, contoh ni persamaan linear kamu nampak ni, y sama dengan 4 tolak 2x. Ini yang pergantian ni, persamaan linear ni akan masuk dalam persamaan tak linear. Okay, jadi ini persamaan 1, persamaan 2 jadilah 1 jadi 3. Okay, jadi kita gantikan persamaan 3 dalam 2. Macam biasalah gantikan. Yang contoh dalam buku dia buat x. Tapi saya buat dan dia beri 1, 2x. Jadi saya buat y. Mana-mana terpulang pada kamu. Nak buat x dalam sebutan y dalam sebutan x pun boleh. Ya, jadi kita tengok jawapan sama tak? Sama je. Jadinya gantikan persamaan 3 dalam persamaan 2 akan jadi 4 tolak 2x kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. 4, 4, 16 tolak 4, 2, 8. 8, 2, 16x tambah 4x kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4. Jadi bila sekalikan dapatlah 4x kuasa 2. Negatif 16 tolak 4. Positif pindah jadi negatif. Dapat berapa? 20 tolak 20x tambah 16 21. Ya ke? Tak cantik nombor ni. 4x tolak 20. Okey, guna kalkulator. Sekejap ya. Okay, guna kalkulator. Empat negatif 20, 21.
Dia dapat X sama dengan 1.5 ni maksudnya apa? 1.5, yang satu lagi apa? X sama dengan 3.5. Jadinya X 1.5 bermaksud 5 per 10. 1, 5 per 10 adalah 1, 1 darab 5, 2 darab 5. 2. Okey? 3 per 2. 3 per 2. Okey, jadi dapatlah 4 tolak 3 dapat Y nilainya adalah 1. Okey, seterusnya apabila X sama dengan 7 per 2, Y sama dengan 4 tolak 2, 7 per 2 dapat 4 tolak 7 dapatlah Y adalah negatif 3. Okey, jadi kamu boleh katakan maka apabila X ialah 3 per 2, Y sama dengan 1 dan X sama dengan 7 per 2, Y adalah negatif 3. Ini macam koordinat tau. Bila kamu lukis, sebenarnya ini adalah koordinat. Bentuk dia mungkin macam ni. Bentuk macam ni. Jadi inilah koordinatnya yang kamu cari ni. Ini adalah koordinat, dua koordinat. Okey? Ada apa pertanyaan? Nampak tak jawapan sama je? Jawapan sama je walaupun kamu guna cara apa-apa pun. Okey. Seterusnya, selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Jadi, bila penghapusan pula, penghapusan kita kena samakan salah satu sama ada hapuskan yang ada XY. Okey? Boleh ya? Jadinya pengajaran di sini jangan hapuskan yang ada satu komponen tapi hapuskan yang ada XY. Hapuskan yang ada XY. Dia mengacau. Dia hapuskan XY. Nampak? Yang ni tak boleh selesai. Jadi kita hapuskan XY. Ikut cara itulah. Y sama dengan 4. X kuasa 2 tolak 2. X, Y sama dengan 3. Jadi kita samakan. Untuk samakan kena darab apa? Yang ni kan? Kena darab 2X. Jadi kena darab 2X. Okay? Darab 2X setiap bahagian. 2X darab 2X tambah 2X darab Y sama dengan 4 darab 2X. Jadi yang ni akan jadi 4X kuasa 2 tambah 2XY sama dengan 8X. Okey, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Persamaan 1 dah jadi persamaan 3. Jadi, kita selesaikan 3, 2, hapuskan. Jadi, X kuasa 2 tolak 2XY sama dengan 3. 4X kuasa 2 tambah 2XY sama dengan 8X. Persamaan 2, 3. Operasi apa? Hapuskan ni, macam biasa, untuk nak hapuskan yang tengah-tengah ni, operasi apa yang sesuai? Negatif positif. Jadinya operasi yang sesuai ialah 2 tambah 3. Jadi X kuasa 2 tambah 4, X kuasa 2 dapatlah 5X kuasa 2. Negatif positif jadi terhapuslah. Jadi 3 tambah 8X. Okey? Jadi pindahlah yang depan, yang belakang pindah depan. Dia dapatlah 5X kuasa 2 tolak 8X tolak 3 sama dengan 0. Okey, dapat. Jadi bila soalan macam ni, tekan kalkulator tak dapat, awak tekan kalkulator, awak tengok ya, kalau tekan kalkulator dapat jawapan perpuluhan macam tu. Okey, awak tekan kalkulator, dapat 5 sama dengan, negatif 8 sama dengan, negatif 3 sama dengan, dapat bentuk banyak. Bila nampak je bentuk macam ni, automatik awak kena ingat, kena guna formula. Awak tak boleh guna, untuk formula dapat markah 1 tau. Jadinya, bila awak tengok, banyak perpuluhan kat belakang. Jadinya, terus kamu guna formula. Formula ya. Kamu dah belajar tak formula? Ha? Dah belajar belum? Rasa dah kan? Waktu awal-awal lah itu. Jadi, A adalah 5, B adalah negatif 8, C adalah negatif 3. Masuk dalam formula. Formula apa? Formula negatif B, tak ingat dah. Negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4 AC per 2A. Ini untuk cari punca X. Kalau dia adalah Y, awak kena kata Y. Sebab ini adalah X, katakan X. Jadi X sama dengan negatif 8 tambah tolak. Okey, negatif 8 kuasa 2 tolak 4. A adalah 5. C adalah negatif 3. Per 2A. A adalah 5. Okay, dapat 8 tambah tolak. 8864 tolak 4 124 2 5 10. Okay. Tambah 8 bagi 10.
1.9136. Okey, lagi satu nilai. Lagi satu nilai ialah punca. Okey, punca 124. Letak negatif. Apa nak buat? Bahagi 10. Dapat negatif. Lagi satu nilai ialah dan X nilainya ni dan X nilainya negatif 0.3136. Kemudian gantikan X ke dalam Y. Gantikan X sama dengan 1.9136 dalam persamaan mana nak guna? Persamaan 1. Dalam persamaan 1. Okey. Jadi gantikan 2X 1.9136 tambah Y sama dengan 4. Okey. Ni macam sebelah ni. Ya, dapatlah jawapan Y sama dengan 0.128 dan seterusnya macam ni. Okey. Okey, ni boleh tak? Boleh tak? Hai anak-anak. Ada tak ni? Boleh. Okey. Jadi awak kena ingat bila penghapusan melibatkan linear dan tak linear, kamu kena hapuskan dulu yang ada XY. Kena ingat sikit lah. Okey. Tu hint je. Tak boleh kalau nak buat nak try X kuasa 2 dia tak akan selesai. Kamu kena hapuskan XY supaya menjadi satu kuadratik. Kena ingat. Kalau penghapusan melibatkan linear tak linear, kena hapuskan yang ada XY supaya menjadikan satu kuadratik yang satu pun boleh ubah. Okey. Okey, seterusnya. Selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan perwakilan graf. Wakilan graf ni kamu kena buat satu-satu lah. Mana? Saya tak buat dah. Kita tengok ni ya. Okey, dapatkan nilai 0 hingga 5 ataupun apa saja nilai yang kamu nak lah. Kalau nak buat di antara negatif 5, negatif boleh ke mana-mana, saya boleh. Lepas tu nilai Y, dapatkan nilai positif negatif, lepas tu bentukkan persamaan. Nampak? Bila kamu kena ingat ya, kalau Y kuasa 2 ni bentuk dia kuadratik. Dan awak kena ingat ya, kalau bentuk dia macam ni, X kuasa 2 tambah 4. X kuasa 2 tambah 4 sama dengan 0. Ini dalam bentuk untuk cari kuadratik. Bentuk betul dalam bentuk graf dia adalah Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4. Kalau X kuasa 2 ni bermaksud senyum dipaksi Y. Kalau Y kuasa 2 tolak 4 X ni maksudnya senyum dipaksi X. Senyum hala ke X tersebut ya. Nampak? Jadi daripada graf ni kena ingat, kena gunakan yang graf betul lah ni. Dia dapatlah nilai. Okey. Salah plot tak dapat. Okey. Graf dia akan menunjukkan terdapat 2 titik perserangan. Okey, dapatlah nilai ni. Okey, kita tengok latih diri 3.4. Selesaikan persamaan serentak berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan, penggantian atau perwakilan graf. Okey, jadinya saya nak kamu buat wakil satu-satulah. Sebab tadi kan contoh boleh ni kan penghapusan. Ini graf. Ini penggantian. Okey. A, B, C. Kita tengok seterusnya. Selesai persamaan serentak berikut menggunakan perwakilan graf. Tentukan persamaan serentak berikut. Okey, cuba buat ada lagi tak? Oh, ni ada XY. Kalau bentuk macam ni, macam mana nak selesaikan? Okey, cerah bagi pasangan persamaan berikut. Seterusnya. Tentukan persamaan XY. Tak apa. Awak cuba buat dua A, B, C ya. Okey, buat sekarang A, B, C. Cuba buat A dulu, pergantian. Boleh tak?
Okey kelas. Sekejap. Saya ganggu sekejap. Okey, untuk nombor 2 ni, kena isi macam ni lah. Kena dapatkan nilai, masukkan X apabila X sama dengan negatif 5, masukkan dalam persamaan. Dan dapatlah nilai Y adalah negatif 2 macam tu. Jadi tak apa, dalam kerja ni Allah tak ada tempat lain. Ni Y, apa benda 3X ni? Y ni adalah Y juga. Y. Y sama dengan negatif 1/5. Macam ni. Okey. Kelas, dengar? Boleh ya? Jadi saya nak kamu buat nombor 2. Boleh? Tak nak Boleh. jawab? Boleh ya? Gantikan, dapat nilai. Lepas tu kena plot dalam graf betul. Dia kata graf betul. Kalau buat graf biasa, kertas biasa tak nampak, tak dapat dia punya. Sebab dia sekarang ni penyelesaian untuk cari koordinat. Jadi untuk cari koordinat, kamu kena guna kertas graf betul dan dapatkan nilai yang betul. Okey? Okey, saya nak kamu buat nombor 2A sahaja. Ya. 1A, B, C dan 2A. Okey? Okey, saya rasa sampai 10:30 kan? Okey, saya nak waktu ni awak buat latihan. Nanti hantar. Kalau tak faham, mesej dalam grup. Ataupun personal atau pulang lah. Ya? Okay, itu sajalah. Boleh kita bersurai. Terima kasih ya. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Okey. Cikgu. Sama.